Dan pernah berlaku bila Nabi nak kahwinkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahshin. Zainab menolak pinangan tersebut sehingga turun ayat Quran. Zaid bin Harithah hamba yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ini dia dicolek ketika dia masih kanak-kanak. Zaman dulu orang jual orang, guna sistem perhambaan. Budak yang dicolek dilelong, orang jual orang. Orang kalah perang jadi hamba. Zaid dicolek dan dijual di suatu pasar di Mekah, Suq Unkar. Suatu kedai besar, pasar besar yang ada berbagai-bagai jenis barangan, termasuklah di sana tempat orang melelong hamba-hamba. Dijual orang zaman dulu. Jadi Siti Khadijah berpesan kepada anak saudara dia. Dia kata, bila kamu pergi ke Suq Unkar, kalau kamu tengok ada hamba yang baik, nampak jenis baik, nampak jenis cerdik, kamu belilah. Dia nak hamba yang baik, yang cerdik, berjuru. Orang Kelantan panggil juru. Tengok orang zaman dulu, dia beli hamba, dia cari hak berjuru. Kita zaman sekarang ni, latih pemimpin, tak kira berjuru, tak berjuru. Hamba orang nak berjuru. Lalu anak saudara Siti Khadijah pergi ke Suq Unkar. Tiba-tiba dia tengok ada seorang kanak-kanak yang nampak perwatakannya baik, nampak cerdik. Lalu dia beli dan diberi kepada Siti Khadijah, pada mak saudara dia. Ni hak mocik sen. Siti Khadijah tengok, dia berkenan. Bagus, hak lagu ni dia nak. Lalu Siti Khadijah jadikan Zaid sebagai hamba dia. Ini sebelum daripada Siti Khadijah berkahwin dengan Rasulullah lagi. Bila Siti Khadijah kahwin dengan Nabi, kita tahu umur Nabi kita 25 tahun pada waktu itu. Nabi tengok Zaid ini bagus, Nabi selalu puji. Budak ni juru lah, bagus. Kebetulan pula setelah Siti Khadijah melahirkan Al-Qasim, anak pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim ni umur dia tak panjang. Umur setahun lebih dia meninggal dunia. Sebab tu Nabi kita digelar Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim. Al-Qasim tu anak sulung Nabi. Umur dia setahun lebih meninggal dunia. Lalu Nabi sedih. Siapa tak sedih anak meninggal? Lalu Siti Khadijah, bila dia tengok Nabi sedih, dia kata, abang, saya nak hadiahkan hamba saya kepada abang. Ada Nabi duk puji Zaid, ambil lah. Tapi syarat, Siti Khadijah letak syarat. Syarat kalau abang nak merdekakan dia, kena berunding dengan saya dulu. Dia buat syarat begitu. Sebab hamba tuan dia boleh merdeka. Siti Khadijah letak syarat, dia bagi kepada Nabi. Tapi syarat kalau nak merdekakan Zaid, kena berunding dengan dia. Kalau dia setuju baru boleh. Nabi kata kalau syarat tak payah lah. Payah syarat-syarat ni. Macam orang duit, kalau syarat tak payah. Kalau tak syarat, bukan setakat 500, 1000 pun ambil lah. Tak ada masalah. Bila Nabi kata tak payah, kalau syarat, Siti Khadijah kata kalau macam tu ambil pakai tak syarat lah. Ambil. Nabi pun terima.
Nabi terima Zaid jadi hamba dia. Tak lama selepas daripada itu, keluarga Zaid ni cari Zaid ni berada di mana, sebab dia kena colek. Dia cari, diberitahu bahawa Zaid ni berada di rumah Nabi Muhammad. Masa tu Nabi belum jadi Rasul lagi, belum jadi Nabi lagi. Lalu keluarga Zaid pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berunding dengan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kamu ni keturunan orang yang baik-baik, pemimpin di Mekah yang suka buat kebajikan, memberi minum kepada orang haji, memberi makan kepada orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang miskin, beri makan kepada orang haji. Jadi kami mari ni, kami nak tebuh anak kami yang berada di sini, kata ayah kepada Zaid, iaitu Harithah. Cuma kami minta supaya jangan kamu memberati kami dengan meletakkan harga yang tinggi sehingga kami tak mampu nak tebus. Bila ayah Zaid cakap begitu, lalu Nabi kata, saya nak bagi tawaran yang lebih baik daripada permintaan kamu. Nabi kata, bagaimana kalau saya bagi pilihan kepada Zaid sendiri, sama ada nak tinggal bersama saya ataupun nak balik kepada keluarga dia. Biar dia buat pilihan. Kalau dia nak balik tinggal bersama keluarga dia, saya akan bebaskan dia tanpa apa-apa bayaran. Tetapi kalau dia memilih untuk bersama-sama dengan saya, kamu jangan halang dia untuk bersama-sama dengan saya. Bila dengar tawaran Nabi, Zaid kata itulah yang paling baik. Sebab dia yakin anak dia akan pilih dia. Dia yakin begitu. Takkan anak tak pilih nak duduk sekali ngapa. Lalu Nabi pun panggil Zaid, dan Nabi tanya Zaid, ya Zaid, ata'rifu hadha? Wahai Zaid, kamu kenal tak ni siapa? Qala na'am, hadha abi. Zaid kata, ya saya kenal, ini ayah saya. Nabi tunjuk, ini kamu kenal? Dia kata kenal, ni pok saudara saya. Ni Nabi tunjuk, ni kamu kenal? Saya kenal, ni abang saya. Lalu Nabi kata, keluarga kamu mari nak tebuh kamu, tapi aku beri kepada kamu pilihan. Kalau kamu pilih untuk balik bersama keluarga kamu, aku akan bebaskan kamu, merdekakan kamu tanpa apa-apa bayaran. Ataupun kalau kamu nak tinggal bersama-sama dengan aku, maka keluarga kamu tidak akan menghalang. Kamu buat pilihanlah. Lalu Zaid balik tengok ke ayah dia, balik tengok ke Nabi. Lalu Zaid membuat keputusan, ma ana bimukhtarin alaika ahadan abada. Saya tidak akan pilih orang lain berbanding dengan kamu selama-lamanya. Saya pilih kamu lagi, dia kata ke Nabi. Lalu ayah dia terkejut. Ayah dia kata, ya Zaid, atakhtar al-ubudiyah? Wahai Zaid, apakah kamu sanggup memilih menjadi hamba berbanding menjadi orang yang merdeka? Kalau kamu balik bersama dengan aku, kamu jadi orang merdeka. Duduk dengan Muhammad, kamu jadi hamba. Apa jawapan Zaid? Zaid kata, ayah, sesiapa pun yang pernah bergaul dengan Muhammad, dia tidak akan pilih orang lain selain daripada Muhammad. Tengok akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba berasa dia sebagai ayah. Sebab tu Allah Taala puji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu memiliki akhlak yang tidak ada tolak banding. Tak boleh
banding dengan akhlak sesiapa. Akhlak Nabi lah akhlak yang terbaik. Bukan setakat baik, terbaik. Keluarga Nabi, keluarga Zaid berasa susah hati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan Zaid. Dan Nabi kata, Zaid, aku tidak anggap dia sebagai hamba, tapi aku merdekakan dia. Dia adalah anak aku. Nabi jadikan anak angkat. Sehingga orang panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sehingga turun ayat Quran. Bila Nabi jadi Rasul, turun ayat Quran melarang, tak boleh panggil nama Zaid bin Muhammad, kerana dia adalah Zaid bin Harisah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapa kepada salah seorang lelaki di kalangan kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penyudah segala nabi. Ayat ini menegaskan tak boleh ambil anak orang buat bank, kita tak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka, berbinkan bapak-bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hukumnya haram kalau kita ambil anak orang buat bank, kita tak boleh. Pelihara anak angkat tak ada masalah, bank pok dia lah. Lalu Nabi panggil Zaid. Nabi kata, anta Zaid ibnu Harithah ibnu Syarahil. Kamu adalah Zaid bin Harithah bin Syarahil, bukan Zaid bin Muhammad. Baik. Bila Nabi pelihara Zaid, bila Zaid ini dah dewasa, dah besar dah, lalu Nabi nak kahwinkan Zaid dengan Zainab. Zainab ni sepupu Rasulullah. Zainab ni orang Quraisy. Orang Quraisy ni bangsa yang mulia. Bila Nabi pinang Zainab untuk dikahwinkan dengan Zaid, lalu Zainab menolak pinangan tersebut kerana menganggap tarafnya tak sama. Dia orang Quraisy, bangsa mulia. Zaid ini hamba, bekas hamba yang dimerdekakan. Bila Zainab menolak pinangan tersebut, lalu turun ayat Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menentukan sesuatu perkara, tidak boleh lagi mereka membuat pilihan yang lain daripada ketentuan Allah dan Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, dia telah sesat dengan kesatan yang amat jelas dan nyata. Bila Nabi baca ayat ni kepada Zainab, lalu Zainab berkata, wahai Rasulullah, sekarang saya redha Zaid menjadi suami saya. Saya redha berkahwin dengan Zaid. Nak beritahunya, kita kena utamakan Rasulullah dalam semua perkara. Kena ikut petunjuk dia. Bukan saja soal agama, termasuk soal dunia, termasuk soal pemerintahan.